Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua murid. Okey. Semua murid okey. Betul ke sini murid darjah 6 Bukhari? Alhamdulillah, nasib baik betul. Nasib baik saya tak silap masuk kelas lain tadi. Okey, sekarang okey. Kamu semua. Okey, saya nak mengenalkan diri saya dulu. Nama saya ialah Ustaz Haikal. Panggil dia nama Ustaz Haikal. Tu nama manja saya. Panggil dia Ustaz Haikal. Okey, nama penuh saya sebenarnya Izzat Haikal bin Hisham Saimon. Panggil je pendek nama saya Ustaz Haikal. Okey. Okey, saya akan mengajar kamu semua 6 Bukhari. Pada tahun ini saya akan mengajar fiqh. Akan mengajar kamu tajuk pelajaran fiqh. Okey, pada hari yang pertama ini kita akan belajar. Sebelum tu semua orang boleh buka buku teks. Okey, pada hari yang pertama ini saya akan mengajar fiqh untuk tahun 6 ni. Okey, tajuk yang pertama ialah haji dan umrah. Betul semua? Tengok cek buku surat 1. Buku surat 1 tajuknya haji dan umrah. Okey, banyak yang ustaz nak cerita ni pasal haji dan umrah ni. Okey, semua orang buka buku. Alhamdulillah. Okey, ustaz akan terangkan ataupun jelaskan tentang haji dan umrah ni. Okey, first yang pertama, ustaz nak bagi tahu haji dan umrah ni sebenarnya ialah ibadah iaitu ialah pelengkap kita sebagai umat Islam, iaitu pelengkap kita untuk mengikut itu rukun Islam kita, iaitu untuk melengkapkan keimanan kita, iaitu menunaikan haji. Kenapa? Okey, haji ni dia memang ada dalam rukun Islam kita mesti ikut. Kenapa orang yang tak ada pergi haji umrah? Kenapa orang yang ada pergi haji umrah? Ada orang yang tak pergi haji umrah? Sebab kenapa? Okey, sebab yang orang yang tak pergi umrah tu, sebab tak pergi haji tu, sebab mereka tak berkemampuan. Itu sebab orang yang tak berkemampuan tu dia tidak cukup harta nak pergi sana. Kalau orang yang mampu, orang yang boleh pergi sana tu sebenarnya orang yang cukup berkemampuan untuk pergi ke sana kerana kewangan mereka yang banyak. Okey, faham murid? Okey. Haji. Okey. Kamu semua tahu haji umrah tu letakkan kat mana? Mekah, betul. Memang betul. Itu adalah negeri Mekah. Negeri Mekah yang paling itu tempat yang suci bagi umat Islam untuk menunaikan ibadah haji dan umrah dekat sana bagi sedunia Islam. Sebenarnya haji ni semua orang boleh pergi. Orang Muslim ada hikmahnya kalau kita pergi sana ramai-ramai. Sebab apa? Semua umat Islam itu umat sedunia Islam akan pergi menunaikan haji. Kita akan, kalau kita pergi sana kan, murid, kita akan dapat jumpa dengan orang Islam kita daripada seluruh pelosok muka bumi, daripada seluruh pelosok negara-negara lain. Contohnya macam Nigeria, Amerika, Australia, tapi mereka umat Islam, iaitu orang yang mu'alaf. Contohnya banyak negara, Brazil pun ada, Amerika pun ada, Barcelona pun ada. Macam bola pula kan. Okey, sekarang ni tak tahu haji dan umrah ni sebenarnya ia memang terkait penting kepada rukun Islam. Cuma kita mampu dan tak mampu saja untuk lakukannya. Okey. So ustaz akan mengejar masa. Okey. Sekarang ni kita akan belajar. Okey, ustaz akan terangkan pengertian haji dan umrah. Okey, haji ialah mengunjungi Baitullah Al-Haram, Kaabah di Mekah pada bulan haji dengan mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Okey, kalau haji tu biasanya kamu semua pernah dengar tak? Haji Suhaimi bin Saleh. Macam contoh, kalau dia dah pergi haji,
dia mesti ada gelaran haji. Kalau beliau dah pergi haji contohnya. Contoh atuk-atuk kan, yang macam dah tua-tua pakai kopiah selalu. Sebenarnya kita ada panggil haji, orang lain pun panggil haji kan. Itulah dia ada gelaran haji. Kenapa dia orang ada gelaran haji? Sebab dia orang pergi haji. Dia orang pergi Mekah. Dia orang pergi ke luar negara untuk tunaikan haji. Dia orang sebenarnya atuk nenek tu dia ada panggilan haji dan hajijah. Kalau perempuan hajijah, kalau haji lelaki. Sebab mereka dah tunaikan haji dengan kerana Allah SWT. Syarat-syaratnya, sekejap lagi Ustaz cerita apa syaratnya. Mengikut bahasa ialah mengunjungi tempat yang mulia. Tempat yang mulia, itu yang memang tempat yang mulia, suci. Termasuklah Yasrib. Yasrib tu adalah Mekah. Silap Ustaz, Madinah. Di Madinah pun sebenarnya tempat yang suci, termasuklah Mekah. Antara dua tu nanti ada zaman nanti Dajjal tidak akan dapat masuk, kerana tempat tu memang amat suci sekali. Sebab akan dirantai dijaga oleh malaikat supaya Dajjal, Al-Masih Al-Dajjal tak akan masuk tempat tu kerana ia amat suci. Tu lah Al-Masih Al-Dajjal tu, iaitu fitnah besar bagi umat Islam, tidak akan dapat masuk kat dalam negeri-negeri suci, iaitu Mekah dengan Madinah. Tentang umrah pula. Umrah ialah mengunjungi Baitullah Al-Haram, Al-Haram, Kaabah di Mekah pada bila-bila masa untuk mengerjakan ibadah-ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Mengunjungi Baitullah dia sama je, lebih kurang. Dia ada beza. Dia pada Mekah pada bulan haji dengan syarat-syaratnya. Lupa pula. Haji lagi. Haji. Kita nak haji tadi. Lupa pula tadi. Mengerjakan haji tadi haji ialah mengunjungi Baitullah Al-Haram, Kaabah di Mekah pada bulan haji dengan mengerjakan ibadah-ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Ustaz dah tirangkan tadi. Lupa pula Ustaz nak naikkan tadi. Umrah ialah mengunjungi Baitullah Al-Haram, Kaabah di Mekah pada bila-bila masa untuk mengerjakan ibadah-ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Tadi Ustaz dah cerita dah tadi. Dalil dan hukum. Kalau nak pergi haji, nak pergi umrah, mestilah ada dalil, ada niat. Nanti Ustaz ceritakan pasal tentang niat tu. Dalam ayat Al-Quran, ayat suci Al-Quran telah berfirman, iaitu surah Al-Baqarah ayat 196. Yang kedua. Dalil Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Atimul hajjal wa atimmul hajja wal umrata lillah. Yang maksudnya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah SWT. Surah Al-Baqarah ayat 196. Kenapa dia ceritakan dia ada dalam Al-Quran? Sebab ia memang terang dah. Buku Islam mesti ada menggunakan haji dan umrah, jika yang berkemampuan lah. Macam tu. Seterusnya hukum. Seterusnya keluar. Seterusnya adalah hukum haji. Hukum haji wajib ialah bagi orang Islam yang cukup syaratnya sekali seumur hidup dan orang yang bernazar. Dia wajib. Kenapa yang orang tu wajib? Kerana ia cukup dan berkemampuan. Sebab apa dia wajib? Sebab dia dah ada harta yang mencurah-curah dan cukup untuk pergi ke Mekah untuk tunaikan haji. Sebab tu hukumnya dah wajib bagi seorang itu dah berkemampuan. Seterusnya sunat ialah dikerjakan berulang kali dan kanak-kanak yang belum balik. Kanak-kanak macam kamu pun boleh pergi umrah sebenarnya, cuma
menurut kepada ibu bapa kamu semualah yang ingin pergi ulang alik. Sebab kalau kamu dah senang ataupun dah kaya, cukup harta, kamu boleh pergi sana. Ustaz pun ni pun semacam tak mampu lagi pun nak pergi sana pun, teringin nak pergi, tak ada rezeki. Macam mana kan? Mungkin insyaAllah masa ke depan, tahun ke depan ni Ustaz akan pergi lah, insyaAllah. Okay. Sunat ialah dia kerja yang berulang kali dan kanak-kanak yang belum balik. Okay. Sebenarnya hukum umrah bagi orang Islam yang cukup syaratnya. Dia cukup syaratnya, dia tu sebenarnya ialah berkemampuan. Berkemampuan. Orang ni ialah berkemampuan, macam Ustaz kata tadi. Yang berkemampuan, kaya secukupnya, boleh pergi sana, tubuh badan sihat, dengan kenderaan yang sesuai. Contoh, kalau pergi sana mesti nak kena pakai kereta terbang. Takkan nak pergi guna kereta kot, mana boleh, sebab dia jauh, memang jauh lah sana murid. Kalau nak pergi sana mesti nak kena naik kapal terbang kan. Okey, seterusnya, yang ketiga, syarat wajib haji dan umrah. Okey, syarat wajib dan haji dan umrah ni biasa bagi kita sebenarnya, bukan biasa lah. Dia syarat dia. Memang syarat haji ni dia wajib. Kalau tak ada haji ni, dia tak boleh. Tak ada syarat wajib haji dan umrah ni, kalau tak ada, kita tak boleh pergi. Okay, yang pertama, Islam. Yang kedua, baligh. Baligh, iaitu baligh seperti nanti kamu baligh, macam tingkatan 1, tingkatan 2 nanti yang kamu akan ataupun yang paling lambat tingkatan 3 kamu akan baligh. Kamu dah boleh pergi haji, dah sah, dah kira amalan kamu semua. Kalau kamu semua dah tahu pasal haji dan umrah, macam Ustaz ajar sekarang, tahun ke depan kamu semua boleh pergi. Dikiralah catatan bagi kamu semua, amalan ganjaran untuk kerana pergi Mekah. Malaikat pun catat kamu punya amalan kamu kerana sebab dah balik. Okey, saudara, berakal. Okay. Kita mestilah berakal nak pergi sana. Takkanlah tak berakal, tak waras. Kalau kita waras, mestilah kita tahu apa tu nak pergi haji, siapkan barang, berkemampuan. Saudara, berkemampuan. Macam Ustaz tadi kata, cukup harta, kaya, dia mampu pergi sana untuk siapkan diri untuk pergi ke sana. Cukup barang, cukup keperluan, untuk persiapan di sana, supaya tidak membebani diri sendiri untuk pergi ke sana. Okey, seterusnya, meredah heka. Contohnya, kita macam, kalau meredah heka ni, kalau semua murid baru nak tahu ataupun dah lama tahu ke apa ke. Okey, meredah heka ni macam kita ni hamba yang bebas daripada perintah, iaitu daripada pemerintah orang lain. Contohnya macam kerajaan, macam cikgu macam ustaz ni macam diarahkan oleh seseorang yang boleh mengawal cikgu. Macam orang tu orang besar, dia suruh, macam kuli lah dia panggil, macam orang kuli. Dia suruh saya buat, ustaz ni buat kerja tu, kerja ini. Maknanya saya tak merdeka lah. Macam saya akan, kalau yang mereka ni pula, kita ada pengawalan orang. Macam tu. Ini bebas nak pergi sana. Macam tu. Okey, seterusnya, syarat-syarat berkemampuan. Macam tadi, syarat berkemampuan. Mempunyai perbelanjaan yang berkemampuan, yang boleh pergi ke sana. Okey, mempunyai perbelanjaan yang cukup untuk dirinya dan orang-orang yang di bawah tanggungannya selama mengerjakan haji dan umrah. Okey, mempunyai perbelanjaan yang cukup untuk dirinya dan orang-orang yang di bawah tanggungannya selama mengerjakan haji dan umrah. Okey, ni memang cukup, semua kena ada cukup. Pakaian ihram kena ada. Tu memang tu keperluan haji. Nak pergi sana. Sebab sana memang banyak lah, nak katakan murid-murid semua. Memang banyak nak pergi sana. Memang ada ujian, kena ada tambahan duit, tambang bas, semua kena ada. Macam beg semua nak kena bawa sana, pakaiannya lagi. Sebab kita nak beribadah dengan semangat kat sana, dengan istiqomah. Kita dah untuk dapatkan
haji yang mabrur. Nanti ustaz ceritakan pasal haji mabrur tu apa. Akhir kelas nanti. Okey. Di akhir kelas nantilah. Okey, mempunyai seterusnya sihat tubuh badan. Mestilah kita sihat tubuh badan. Sihat tubuh badan, pergi sana. Tiada sebarang gangguan apa-apa. Okey. Ada kenderaan yang sesuai, aman perjalanan pergi dan balik. Okey, seterusnya rukun haji, niat. Macam tadi. Lafaz niat haji, niat ihram haji. Okey, ustaz akan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku mengerjakan haji dan aku mengihramkan dengannya kerana Allah SWT. Kita pergi sana mesti kena ada niat. Untuk sebelum melakukan haji, kita akan ada niat. Sebelum melakukan haji. Okay, yang kedua, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ni kita akan pergi ke suatu tempat untuk menunaikan rukun, untuk lengkapkan haji kita, iaitu lengkapkan rukun, supaya ia sah sebagai haji kita sebenarnya. Selain pada itu semua memang kena dilakukan, sebab kalau tiada antara semua ni, tidak sahlah haji kita, walaupun satu tertinggal. Okey. Seterusnya, tawaf di Baitullah Al-Haram. Tawaf di Baitullah Al-Haram. Okey. Baitul Al-Haram ni kena tawaf. Kalau kamu semua nak tahu, kalau tawaf ni dia kena pusing beriringan dengan Kaabah. Kaabah 7 kali. 7 kali kena pusing. Itu dah panggil tawaf. Ni Kaabah warna hitam yang segi 4 besar tu kan, kena pusing 7 kali. Okey, yang seterusnya 4, sa'i di antara Safa dan Marwah. Sa'i di antara Safa dan Marwah ni maknanya dia orang ni akan berjalan kaki, akan ulang alik sebanyak 10 kali, tak silap ustaz lah. 7, 8 kali macam tu. Sa'i dia berulang alik untuk berjalan ulang alik. Ramai juga, dia memang ramai kat situ untuk melengkapkan haji, untuk melengkapkan sebagai haji yang sempurna. Okey. Yang kelima, bercukur atau bergunting. Bercukur ni dia macam-macam murid. Dia akan bercukur. Selalunya orang bercukur dia botak terus lah. Dia botak ataupun dia gunting sehelai dua helai. Jadi dia bercukur ataupun bergunting sehelai ataupun dua helai rambut. Okey, seterusnya 6, tertib pada rukun-rukunnya. Tertib pada rukunnya, rukun yang ke atas semua ni yang mereka harus dan kita perlu buat sebelum menunaikan haji. Okey, seterusnya. Okey, ini sebenarnya gambar apa yang ustaz kata tadi. Yang ni yang gambar sebelah kiri tu dekat Muzdalifah. Muzdalifah ni dia bermalam di Muzdalifah yang ustaz kata. Okey, ni Safa dan Marwah. Maksudnya Safa dan Marwah ni dia ada jarak untuk dia pergi ulang alik untuk tunaikan sa'i. Ni ada gambar Mekah tu ustaz kata tadi. Gambar Mekah tawaf di Baitullah, dia akan berpusing beriringan mengikut arah lawan jam. Arah lawan jam, tak silap ustaz. Lawan jam ke, arah lawan jam ke tidak lawan jam? Ustaz. Dia mengikut arah lawan jam lah. Ikut arah jam ustaz. Kita maaf semua murid, arah jam. Sebelah kanan je, macam ni, sebelah kanan. Macam tu. Lebih kurang lah macam tu. Okey. Yang seterusnya, yang orang cukur, itu yang ustaz kata tadi. Cukur. Dia bercukur, dia botak terus. Dia bercukur tu untuk cukupkan sempurna haji. Syarat-syarat untuk tunaikan haji. Mestilah bercukur, bergunting. Yang banyak-banyak kemah ni dekat mana ustaz? Dekat Mina, yang warna hitam. Dekat Mina ke dekat Sa'i? Dekat Mina. Dekat Mina. Tak silap ustaz lah.
Mina, dekat Mina. Betul, dekat Mina. Dekat Mina. Bermalam di Musdalifah, yang kat atas tu. Bercukur ada. Okay, yang terus ni, yang ni adalah tawaf, sa'i yang banyak kemah ni. Yang ni tu gambar untuk menunaikan haji. Itulah contoh gambar-gambar yang ustaz dapat contohkan kepada kamu semua tentang haji. Okey, seterusnya wajib haji. Okey, wajib haji ni macam tadi ustaz kata. Ni baru ustaz ingat. Yang ni miqat. Yang ni miqat. Berihram di miqat. Wajib. Ni tu memang wajib kena lakukan. Kerana itu adalah haji yang sempurna untuk kita lakukan. Untuk sahkan haji kita. Okey. Di miqat, yang warna biru ni miqat, yang warna hitam ni adalah Mina. Itu bermalam di Mina. Okey, wajib haji yang pertama, berihram di miqat. Dia berihram di miqat ni macam ramai-ramai berkumpul. Ada yang berdoa kat situ. Ada yang meminta pada Allah SWT supaya dijauhkan daripada musibah. Macam tu. Okey. Meninggalkan perkara-perkara yang dilarang ketika ihram. Dilarang oleh ketika ihram ni macam kita, okey, ni macam kalau kamu semua nak tahu, dia macam daripada sifat yang contoh perkara yang dilarang lah. Contohnya membawa, contoh kalau orang dewasa ni kan, macam ihram ni kita mestilah lakukan semua. Itu cukur semua. Kalau tak, kita kena bayar dam. Kalau orang dewasa ni, kalau dia bersetubuh, contohnya dia macam bersama isteri, contoh bersama isteri dan suami, dia tak boleh bersentuhan ketika melakukan haji. Dia akan dikenakan dam ataupun dikenakan hukuman kalau mereka buat macam tu. Begitu. Okey. Bermalam di Musdalifah. Musdalifah ni contohnya yang warna biru ni, yang atas sekali ni, sebelah warna kuning tu. Itu Musdalifah. Okey. Sebenarnya melontarkan Jamratul Aqabah. Kalau jamrah ni, melontarkan jamrah. Kenapa dia melontar? Contoh jamrah tu ada, kalau kamu semua nak tahu, jamrah tu adalah batu. Dia akan baling dekat satu tempat ni untuk macam orang kata balik jamrah ni untuk kita mematikan syaitan kat situ. Tak silap ustaz lah. Dia balik untuk mematikan syaitan. Kerana batu suci kat situ adalah batu untuk memusnahkan iblis ataupun syaitan kat situ. Ada suatu masa sahabat Rasulullah ternampak, Rasulullah sendiri pernah menghalau ataupun ada di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah, di kalangan sahabat Rasulullah ataupun daripada kaum wanita dari zaman Rasulullah, ada seorang wanita tu dia ternampak kelibat syaitan, dan dia ternampak dia akan ambil batu tu, dia akan campak dekat syaitan tu yang membentuk seperti haiwan ataupun manusia yang menjelang, yang kelibat sebagai manusia ataupun makhluk yang lain. Bila dia baling tu, dia mati. Sebab batu tu ada, sebab kena izin Allah dah. Batu tu sebagai kunci untuk terhindar daripada syaitan tu. Contoh. Okey. Seterusnya bermalam di Mina. Bermalam di Mina ni yang kemah banyak ni. Okey. Melontarkan jamrah ula, wusta dan aqabah pada hari tasyrik. Pada hari tasyrik itu selepas haji, sebagai 10 al-hijrah. 10 hijrah. Lepas 10 hari hijrah, kita mesti melontarkan jamrah ula, wusta pada hari tasyrik. Contohnya 11 hari tasyrik ni 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah,
10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah dan 13 Zulhijjah. Ha. Itulah waktu orang yang balik lom tajarrud ula ustaz dan al-qaba pada hari tasyrik. Okey, seterusnya haji. Pembahagian haji. Haji ada haji ifrad, haji qiran, ada haji tamattu. Okey, ustaz akan ceritakan haji ifrad. Haji ifrad ialah mengerjakan haji pada bulan-bulan haji dan mengerjakan umrah setelah selesai haji. Mengerjakan haji pada bulan-bulan haji dan mengerjakan umrah setelah selesai haji. Contohnya kalau ifrad ni, haji tu kita dah lakukan pada 10 Hijrah dan 11 Hijrah. Lepas tu kita pas 11 Hijrah tu, 12 Hijrah kita tunaikan umrah pula. Kalau kita dah selesaikan proses menunaikan haji tersebut semua. Okey, seterusnya haji tamattu. Haji tamattu ni dia lebih kurang lah dengan ifrad. Semuanya dia ada lain. Dia umrah tu dia ke depan. Mengerjakan umrah terlebih dahulu, kemudian mengerjakan haji pada bulan-bulan haji dalam tahun yang sama. Contohnya kalau mengerjakan umrah dahulu. Kalau ifrad tu dia tunaikan haji dahulu, baru dia buat umrah. Kali ni dia terbalik pula. Dia umrah lebih dahulu, kemudian mengerjakan haji pada bulan-bulan haji dalam tahun yang sama. Barulah dia tunaikan haji. Sebab umrah tu bagi mereka umrah tu dia senang untuk tunaikan dahulu. Itu bagi haji tamattu. Haji tamattu dia boleh barulah haji, ataupun haji tu dia banyak proses. Ataupun dia banyak proses, dia ambil kesempatan untuk menunaikan haji tu sebelum dia orang balik ke negara asal. Dia proses haji tu, dia tunaikan haji tu masa akhir masa. Sebenarnya haji qiran. Haji qiran ni sebenarnya dia, kalau qiran ni masuk serentak lah orang panggil. Murid-murid semua. Okey. Yang mengantuk murid semua. Ustaz nampak. Okey, haji qiran. Mengerjakan ibadah haji dan umrah secara serentak pada bulan-bulan haji. Okey, serentak tu maknanya haji dan umrah pada hari yang sama tu ataupun tahun yang sama tu diserentakkan. Diserentakkan supaya mereka dia senang. Bagi mereka tu ada yang susah juga, ada yang senang. Bagi ada yang kesempatan untuk serentak. Untuk maksudnya haji qiran. Okey, seterusnya. Okey, kan Ustaz dah kata tadi sebelum menunaikan haji mestilah kena ada niat haji dan umrah. Okey, Ustaz akan baca. Niat haji dan umrah serentak. Okey, macam tadi haji qiran, dia nak serentak. Dia ada dia punya lafaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Itulah. Okey, daku mengerjakan haji dan umrah serta berihram dengan kedua-duanya kerana Allah Ta'ala. Okey, seterusnya niat ihram umrah. Ni umrah sahajalah. Okay, sebelum atau siapa nak mengerjakan umrah. Okey, nawaitul umratu wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Daku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Subhanahu wa taala. Itulah ni lafaz. Okey, seterusnya ataupun slide yang terakhir kita untuk pengajaran haji dan umrah ni. Sebelum nak habiskan tamatkan kelas ni. Okey, sunah-sunah dalam haji dan umrah. Sunnah haji dan umrah. Mandi sunat ihram, solat sunnah ihram, memakai ihram berwarna putih. Semua. Kalau nak mendapat ganjaran pahala yang lebih sebelum menunaikan haji, mestilah mandi sunat ihram. Sebelum tunaikan haji, sucikan diri, mandi sucikan diri daripada dosa. Contoh, kalau kita mandi, kita boleh meleraikan dosa kita sebelum menunaikan haji. Boleh suci daripada dosa-dosa kita yang sebelum kita lakukan. Solat sunat ihram sebelum mengerjakan haji. Solat sunat ihram. Solat sunat ihram. Solat sunat ihram ni dia sebelum mengerjakan haji ataupun umrah, bolehlah solat untuk dapatkan pahala sunat kita. Itu sunat sebelum mengerjakan amalan, iaitu
sunnah-sunnah haji kita sebelum pergi menunaikan haji dan umrah. Macam tu. Tu untuk menenangkan hati lagi. Sebelum mengerjakan haji dan umrah. Okey, memakai ihram berwarna putih. Kenapa warna putih? Sebab Rasulullah SAW pun gemaran pakaiannya pun warna putih. Ada juga pakaiannya warna hijau. Tak silap ni kalau dia memakai kurta. Kalau jubah atau kurta dia suka memakai warna putih. Tak silap saya. Pakaian gegamarannya ada warna putih. Ihram. Kalau ihram dia macam kain tu kan. Kain dia macam nampak badan. Kalau bagi lelaki nampak badan. Badan dia, ihram dia tutup sebelah. Atau pakai kanan ke kiri, tak silap ustaz, kiri. Pakai dia tutup bahagian dada saja. Sebahagian dada saja. Okey. Seterusnya, hikmah mengerjakan haji dan umrah. Kalau kita dah mesti ada hikmahnya, iaitu menjadi tamu Allah SWT. Sebenarnya mestilah kita telah disambut oleh Allah SWT untuk menunaikan haji. Kita kalau menunaikan haji, Allah jemput kita. Alhamdulillah, kita sampai haji, kita dah sampai Mekah untuk haji dekat Kaabah. Daripada depan Kaabah kita dapat melihat haji menunaikan Kaabah dekat depan mata kita. Boleh tawaf, boleh pusing-pusing dekat Arab, di Muzdalifah, Mina, Miqat, Safa, Marwah, dapat kenaikan. Alhamdulillah, rezeki daripada Allah. Kerana itulah menjadi tetamu Allah. Penemuan orang-orang Islam di seluruh dunia. Macam ustaz kata tadi, ramai pelosok orang bumi, orang Islam di seluruh dunia. Tak gentar pun, kita akan gementar ataupun kita akan jumpa dengan pelbagai bangsa, agama, negara, bangsa jenis-jenis lain lah. Kulit hitam, putih, merah tu tak ada lah. Merah tak ada, jarang saya jumpa. Hitam, Cina Muslim pergi umrah, atau banyak kalangan mereka yang mampu, yang ustaz pernah tengok ada di kalangan orang artis, pemain bola yang terkenal dekat negara lain tu. Itulah, kita boleh jumpa dia, kirim salam kat dia, tanya khabar mereka, adakah okey kat negara mereka di sana. Macam tu. Kepentingan ekonomi dan perniagaan ini memang biasa dekat negara tu. Sebagai negara itu dekat, kalau perniagaan ni dia mungkin ekonomi dan perniagaan tu dia terbesar dekat Mekah ataupun dekat Mekah itu sendiri. Okey. Seterusnya, membentuk peribadi Muslim yang sentiasa bersedia meninggalkan alam dunia. Contohnya macam kita dah bersedia ataupun dah menerima keputusan ataupun ujian daripada Allah SWT, sekali apa pun. Sekali apa pun jadi, kita reda, kita sedia mati, jauhkan kita daripada dosa kecil dan besar, mengelakkan diri kita daripada maksiat. Contoh kita telah bersedia untuk meninggalkan dunia. Jika kalau orang yang begitu, sebenarnya orang yang ustaz nak cerita, kalau orang yang begitu, orang itu akan mendapatkan haji mabrur. Kalau hidup dan matinya akan tenang. InsyaAllah husnul khatimah. Okey. Melatih diri bersifat ikhlas dalam segala amalan hanya kerana Allah. Melatih diri. Memang semua kita buat proses haji, kita mesti ada niat kepada Allah SWT. Sebenarnya proses apa? Proses haji, yang haji dan umrah kita yang dilakukan. Okey, yang last sekali sebelum ustaz nak tamatkan kelas. Okey. Merupakan jihad yang paling utama dengan ganjaran pengampunan dosa. Merupakan jihad. Sebenarnya ini adalah jihad. Sebab apa? Kita dah berusaha pergi ke sana, mengorbankan masa, mengambil masa untuk beribadah saja kepada Allah SWT. Itu adalah jihad. Mencari harta sebelum menunaikan haji, semata-mata untuk pergi haji kerana Allah SWT, amalan kerana Allah SWT di Mekah, di Mekah Arab Mukarramah, untuk menunaikan haji dan umrah. Pergi ke sana, kumpul harta dahulu, barulah pergi bersusah payah pergi ke sana. Itulah jihad namanya. Boleh mengampunkan dosa bila kita melangkah ke sana, semayang dekat sana, semayang di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram tu kita tawaf,
solat. Kalau orang solat fardu dekat Masjidil Haram tu, kalau kamu semua nak tahu, memang banyak lah. Memang banyak sangat. Memang Allah akan gandakan pahala kita fardu berjemaah dekat situ, dekat Masjidil Haram. Kalau masjid biasa yang kita pergi selalu, kita memang dapat 27 kali ganda. Kalau dekat Masjidil Haram, negara Islam sendiri, Allah akan, kalau kamu atas berjuta-juta kali ganda, Allah SWT meningkatkan kita punya ganjaran pahala kalau kita solat kat situ. Masya Allah, Allah. Tu je. Okey, sampai kat situ je Ustaz. Akan belajarkan itu tentang fiqh haji dan umrah. Okey. Semua okey, ulang baca semula yang apa Ustaz ajar hari ni kepada kamu semua. Okey. Kamu boleh isi nota yang apa yang Ustaz tunjukkan kepada kamu semua. Slide yang Ustaz akan berikan sebelah sini untuk salin semula dalam buku kamu semua masing-masing, dalam buku nota. Okey, sebelum menamatkan kelas, baca wal as. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana fil khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.